atas. Bismillahirrahmanirrahim. Qala mu'alif qala sallallahu alaihi wasallam wa laisa min lazimi suhbati wujudul rutbah. Pada makna fil suhbatillahi azza wa jalla suhbatul ayadi wa ni'amih. Faman sahiban ni'am bisyukur wa sahibal balaya bis sabr wa sahibal awamir bil imtisal wan nawahi bil injizal wa ta'ah bil ikhlas faqad sahiballahu ta'ala. Itu makna dia. Fa iza tamakkanatil suhbatu kanat khullah. Bukanlah satu yang lazim daripada suhbah itu wujudnya kedudukan. Ya, lazim kita biasa bila bersama ada kedudukan, duduk dekat. Bahkan makna suhbah di sini kalau terhadap Allah Taala Azza wa Jalla yang maha mulia dan maha agung ialah suhbah terhadap pemberian-pemberiannya. Kita bersuhbah dengan Tuhan, bersahabat dengan Tuhan, itu maksud ini. Dengan makna apa? Suhbah pemberian dan nikmatnya. Ya, siapa yang bersuhbah terhadap nikmat dengan perasaan syukur. Mana barang siapa yang bersyukur di atas nikmat Allah. Apa makna syukur? Tasarruh ma an'amallahu ila ta'ati. Dia mentasarruh pakaikan nikmat Tuhan kepada mentaati perintah Tuhan. Tuhan beri di mata, dia tengok kebesaran Tuhan, tengok ayat Quran, tengok hadis Nabi dan sebagainya. Dia tidak tengok maksiat. Tuhan beri pendengaran, dia dengar ayat Allah dan sebagainya. Mana digunakan segala nikmat pada jalan Tuhan, itu maka syukur. Maka dia syukur tu makna dia bersuhbah dengan Allah, itu maksudnya. Dan bersuhbah dengan ujian pula, Tuhan kena bala pula. Cara dia bersuhbah apa? Bisabar, dengan sabar. Tuhan uji dia, dia sabar. Makna dia sedang menjalinkan hubungan dengan Allah, itu maknanya. Dan bersuhbah dengan perintah, dengan makna melaksanakan. Ya, kita bersuhbah Allah dari sudut permintaan awamir, maka kita laksana. Dia suruh sembahyang, kita sembahyang. Dia suruh puasa, kita puasa, dan seterusnya. Contoh dia. Dan bersuhbah, ya, maknanya bersahabat, berdamping bersama terhadap larangan-larangan pula dengan meninggal. Bila seorang tu meninggalkan larangan Tuhan, dia tak minum arak, dia tak judi contohnya, mana dia melakukan suhbah dari sudut meninggalkan maksiat. Dan bersuhbah terhadap taat dengan perintahnya, ikhlas. Bila seorang tu buat taat, maka dia ikhlaskan taat, mana dia melakukan suhbah, mana pendampingan dan persahabatan dengan Tuhan. Itu maksudnya. Bukan sahabat macam kita ni, ya. Maka sungguhnya dia telah bersuhbah terhadap Allah Ta'ala melalui perkara ini. Maka apabila telah teguh sifat suhbah itu, bertukar ia menjadi khullah. Khullatan mana kekasih. Jadi masuk dalam makna mahabbah pula. Lepas mahabbah boleh pergi ma'rifatan khassatan. Ya, ma'rifat yang khassah dengan Tuhan. Habis. Kemudian iyyaka an taqul zahabal khair wantawa bisatuh. Palasna nuridu man yuqannitun nas min rahmatillahi wa ayyisuhum minhu ta'ala. Fa fi Zabur Daud alaihi wa ala nabiyina afdhalus salatu wassalam arhamu ma akunu bi abdi iza a'rada anni fa rabbul muti' halaka bil ujub wa rubbal muti' halaka bil ujub wa rubba muznib ghufira lahu bisababi kasri qalbi. Iyaka, itu hazar, makna takut olehmu, hati-hati. Bahawa engkau berkata telah pergi kebaikan dan dilipat hamparannya. Zaman kita nak cari buat baik tak ada dah. Jangan cakap itu. Ya, ataupun zaman kita tak ada dah orang saleh, para aulia, jangan. Dia tak pernah berkurang. Dan berkurangnya aulia mana berkurangnya nur daripada Nabi SAW. Dia tak berkurang. Cuma kita kenal dengan tak kenal ni. Ya. Maka tiada kami kendaki seorang yang memutuskan dan melemahkan harapan manusia daripada rahmat Allah Subhanahu Wa Taala. Di dalam Zabur Nabi Daud alaihissalam, ya, ke atasnya dan ke atas Nabi besar kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ya. Lepas tu kalau kita doa Nabi-Nabi, kita dulukan Nabi kita Muhammad SAW dulu, ya. Pada satu suratul A'la ujung dia apa? Ya.
Satu ala hujung dia apa? Ha? Ibrahim wa Musa. Musa. Orang Melayu sebut nama Nabi salah. Musa, mana ada Nabi Musa? Ada Nabi Musa. Musa, Ibrahim wa Musa wa Abi batal bayang. Musa. Jadi kita jawab apa? Ya kita kena jawab dulu kan Nabi kita. Ala nabiyina wa alaihi wassalam. Tu cara dia ya. Tu adab. Ta'adduban bi Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Ya, kita sebut Ibrahim wa Musa ala nabiyina. Kemudian wa alaihima assalam. Ya, itu maknanya. Itu adab kita dengan baginda sallallahu alaihi wasallam. Ya, ala nabiyina wa ala nabi wa alaihima assalam. Habis itu. Kemudian saat aku paling merahmati hamba-Ku ialah apabila dia berpaling dariku. Betapa ramai orang yang taat hancur disebabkan perasaan ujub, rasa dia hebat aja habis kan. Betapa ramai orang yang berdosa diampuni disebabkan remuk hati. Ya, remuk hati mana inkisar qalbi ana inda munkasrati qulubuhum. Aku di sisi orang yang inkisar hati. Mana hati dia apa? Dia buat dosa tu rasa Allah takut dengan Tuhan, takut kan? Tuhan ampun. Kadang belum diminta Tuhan ampun. Ya. Berbanding dengan orang yang taat, tiba-tiba dia rasa wujud takabur, habis dosa awan tu. Dia hikam dia kata apa? Maksiatun awrasat zullawan kisar khairun minat ta'ah awrasat istikbarah. Orang tu buat maksiat tapi dia rasa hina diri dan inkisar hati dengan Tuhan, minta ampun, dia tobat. Lebih baik orang tu daripada orang yang buat taat kemudian dia rasa takabur. Dia buat taat kata siapa pula, dia rasa dalam hati dia aku lebih hebat di sana, aku lebih siapa boleh lawan aku, ilmu aku lebih banyak, amal aku lebih banyak. Habis tu boom, ya, terbalik orang. Sebab ibadat dia membawa kepada tawaduk, ya, bukan bawa kepada membesarkan diri. Kalau bawa besar diri habis Tuhan tolak lah. Habis tu. Dan satu lagi tengok, ani Syekh Makinuddin Al-Asmari radhiyallahu an annahu qala. Si Makinuddin, makin apa makin enjin, ya, bagi agama. Nama dia besar, wali besar. Daripada Syekh Makinuddin Al-Asmari radhiyallahu an annahu qala, ra'aitu bil Iskandariyah abdan ma'a sayyidih wa alaihima liwa'un qata'at baka ma baina sama'i wal ard. Faqultu ya turah hadha liwa'i li sayyidi am lil abd. Ya, kemudian fatabi'atuhuma hatta ishtara lahu sayyiduhu hajatan wa fariqah. Falamma zahaba al abdu zahaba liwa'i ma'ah. Masyaallah. Fa alimtu annahu waliyun min awliya'illahi ta'ala faji'tu ila sayyidi. Diriwayatkan daripada Syekh Makinuddin Al-Asmari radhiyallahu an, dia doa radhiyallahu an min kibaril awliya wali besar, bahawa dia berkata, aku pernah melihat di Iskandariyah di Mesir seorang hamba bersama tuan, hamba dengan sayyid. Di atas kedua-duanya ada satu panji yang meliputi antara langit dan bumi. Ya, panji makna nur tadi itu memancar. Ya, makna macam bendera tu naik ke atas sampai langit bumi tembus. Jadi maknanya apa? Dia kenal ini pancaran nur daripada waliullah ni. Cuma dia confuse mana satu. Ya, tuan dia ke hamba dia yang wali ni? Dia dua jalan. Baik. Kemudian seraya aku berkata, ya, wahai lelaki, mana ucapan ta'ajub, ya, panji ini milik tuan atau milik hamba ni? Maka aku mengekori kedua-duanya. Semakin kemudian ikut belakang dia, sehingga tuannya membeli sesuatu untuk hambanya. Ya, setengah riwayat tuan dia suruh hamba dia pergi beli, itu tak kisahlah tu, ada riwayat ada berbeza sikit. Walhasil perpisahan tu berlaku. Hamba dia pergi beli ke sini, kita tuan dia pergi beli, ya, lalu dia meninggalkannya. Apabila hamba tu pergi, panji itu pergi bersamanya. Rupanya panji nur kata tu hamba dia punya, ya kan, tuan dia punya. Hebat tak hebat? Pada zahir pandangan luar dia tarak hamba, yang tu sayyid penghulu besar, tapi rohani masya-Allah hamba tu wali. Ya.
Dia naik ke atas. Lantas aku mengetahui bahawa dia adalah seorang wali di kalangan wali-wali Allah Subhanahu Wa Taala. Lalu aku bergegas bertemu tuannya. Apa lanjutan cerita? Dalam riwayat yang lain, si Makinuddin minta beli dengan tuan tu hamba tu. Tuan sila jual hamba tuan dekat saya, dan berapa harga sebut saya bayar. Bila kata berapa harga sebut saya bayar tu, tuan kata wah ni lain macam ni. Ya, ini lain macam. Kenapa? Dia pun cerita lah, sebenarnya hamba kamu tu hamba tapi dia waliullah. Bila tuan dia tahu, Masya Allah, kalau begitu tak payahlah saya peri merdeka tu. Tu hamba tu merdeka. Jadi sini ada berapa orang wali tu. Si Makinuddin tempat Kashfin dibuka, dia nampak nur tu, panji tu pum sampai ke langit. Sebab dalam khutbah dulu Nabi kata apa? Wa atla'ahum hakikatal asya'i. Para awliya ni tuan ittila', kalbi dia tuan buka, segala sesuatu. Man arafallah la yastur alaihi syai'. Barang siapa yang kenal Tuhan dengan sebenar kenal, la yastur, tidak tersembunyi atas dia segala sesuatu. Habis tu buka. Kalau Imam Ghazali sebut dalam Ihya, para awliya dia tengok dengan nur tadi, yang Nabi kata ittaqu firasatal mu'min fa innahu yanzuru bi nurillah. Takut kamu akan tenungan mukmin yang kamil, sebab dia tengok dengan nur Ta'ala. Kalau Imam Ghazali sebut dalam Ihya, dia tembus tuan, dua lapis tu langit bumi dia boleh tengok. Bila tuan buka kan, kalau Naqsyaband dia pakai yang murah, Merakabah atau dia pakai wukuf qalbi kan. Bila tuan buka, terbuka, pum, nampak. Dia tengok kan kebesaran Allah SWT yang maha dahsyat. Jadi di sini dia tengok Allah Ta'ala bukakan bagi dia, iaitu ternampak nur tadi, bentuk panji yang sampai ke langit. Rupanya panji liwak siapa? Abdi, hamba dan itu kisah maknanya. Zahirnya kita tengok dia hamba, hakikatnya dia adalah merdeka. Merdeka maknanya dia duduk dalam makam wali mesti merdeka. Qalbi dia merdekakan daripada makhluk. Awrada alaikal warid liyatasallama min yadil aghyar. Bagi awliya ni tuan bagi dia warid yang mana liyatasallama min yadil aghyar, dia lepas daripada tangan aghyar. Mana makhluk tidak mengikat, hati dia tidak terikat makhluk. Zahir dia terikat dengan orang, tapi qalbi dia tak terikat, sebab tu dia boleh naik. Di urut alamil malakut wal jabarul ma'rifat dia tinggi. Bersalahan tuan pula, tuan dia nampak dia bukan dimiliki, macam merdeka, tetapi qalbi dia belum merdeka. Sebab orang sampai peringkat awliya, qalbi dia merdeka. Mana qalbi dia tidak ditambat dengan makhluk, bahkan sentiasa qalbi dia dengan Rabb, dengan Tuhannya. Itu beza dia tuan. Sebab itu keluarkan diri kita daripada makhluk. Dapat keluar saja, dia akan jejak kepada hadrat Ta'ala. Dalam Ibn Ruslan dia kata apa? Iza kharajta anka faqad wasalta ila Allah. Bila engkau keluar daripada diri engkau sampai ke Tuhan. Maksud dia apa? Lepaskan daripada pandangan haul dan quwah gitu. Dan baru dia akan dibuka dengan Ta'ala. Selagi nampak diri kita, haul kita, quwah je, ada lagi jauh lagi dan habis tu. Kemudian wa qultu lahu ila akhir wallahu alam. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillah. Subhanakallahumma wa bihamdika.